Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube aku. Nama aku Hora dan selamat datang ke channel YouTube aku, Hora Hori. So untuk kali ini aku nak buat konten pasal sekali lagi segmen ulas gaya, yang mana aku akan ulas satu kasut yang dah lama aku beli, lebih kurang dalam tahun baru Cina 2 tahun lepas ke tahun lepas lah. Aku pun tak berapa nak ingat, sebab kasut ni dah ada buyer. Aku dah listed lebih kurang nak dekat setahun dekat Facebook, Carousel. And then suddenly semalam ada buyer. Mula-mula ingat buyer tu tak jadi nak ambil. Suddenly dia nak proceed. So aku buat video ni dalam keadaan sedikit tergesa-gesa lah. Untuk sebab aku ingat aku dah ada buat video pasal kasut ni. Sebenarnya tak. Ya, untuk kali ni kita akan buat angle yang lain sedikit sebab kita shoot pada siang hari. So maybe banyak background yang agak terdedah. Sorry, aku bersepah sikit belakang tu kan. Yalah, ini workstation aku kalau aku work from home. So tanpa meninggalkan masa lagi, kita teruskan kepada segmen ulas gaya. Tapi sebelum tu, kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dalam segmen ni kita takkan ada prosesnya kotak sebab kasut ni dah lama dan aku pun dah pakai beberapa kali. Luckily dia ada buyer lah. So kita teruskan ke segmen seterusnya. So, untuk segmen ulas gaya untuk kali ini, sebenarnya aku nak ulas pasal satu kasut Nike yang agak menjadi trending juga satu ketika dahulu, iaitu ini dia, Nike Vapor Max Plus. Kita tengok di sini, Vapor Max Plus. Untuk kasut ni aku ambil saiz 65 US, iaitu UK 8.5. Dia punya anggaran lebih kurang 27.5 cm. Itu adalah plus minus lebih kurang yang aku selalu pakai. Kita tengok kat belakang dalam ni, masih lagi simpan kertas surih dia. Terpasang kasut Vapor Max Plus. So kita ambil sepatu di bahagian kiri dahulu. Ni kalau tengok sepatu di bahagian kiri dan kanan, yang ni dia tak ada banyak beza. Kita ambil satu dahulu kan. Buat petang ni aku sebenarnya nak jumpa buyer tu. Please, aku scroll down balik aku punya video, rupanya aku tak pernah ulas lagi pasal Vapor Max Plus ni. So ini dia, kalau kita boleh tengok link dia. So untuk kasut Vapor Max Plus ni, dia represent MX punya teknologi tapi dalam bentuk Vapor Max yang agak ikonik, iaitu ada outsole yang ataupun soplate ataupun outsole yang tampak ganjil di situ. Kalau kita boleh tengok di setiap arah. So untuk bahagian upper sole ni, kita ada bahagian luar ni, kita ada sedikit rubber yang mana dia akan bercantum dengan dia punya lace guide tu. So yang menunjukkan lace guide tu sedikit secure. Dan material kedua yang kita ada kat sini adalah thick mesh. Ini adalah thick mesh, dan dia mempunyai corak-corak seakan-akan macam alien punya design tu kan. Kerangka alien punya design. Yang tu ada lubang macam teardrop sikit di beberapa bahagian. Lepas tu untuk bahagian depan ni, dia ada texture. Yang ni adalah dia material yang sama untuk bahagian ni. Sebabkan warna ni warna putih, so dia nampak macam satu material yang sama, sebenarnya tidak. And then di bahagian sini juga sama, menjadi bentuk yang identical di kedua-dua bahagian. So untuk bahagian tumit, kita ada chop Vapor Max Air. Yang ni khas untuk Vapor Max Plus sahaja. So yang ni material dia tak tahu apa, maybe kulit ataupun PU, dan dia ada stitches di sekeliling tu, dan membuatkan kasut ni
Nampak lagi menarik. Dia ada pull tab untuk memudahkan sesi pemakaian. Lepas tu dekat dia punya lidah dia ni, dia menggunakan material yang sama dengan yang ni, dengan bahagian luar ni. Ada tulis MX Vapor Max Plus. Oh, sebelum tu terlupa pula nak beritahu. Kasut ni juga dia ada beberapa reflektif material di beberapa bahagian. Tak silap sampai ke tang atas ni lah. Atau kita boleh tengok kat sini di bahagian tu ni saja, bahagian tumit ni saja kita dah ada 3, and then di bahagian lidah ni kita lebih kurang 4. Cuma yang ni dekat bahagian lidah tengah ni dia tak ada lace guard ni, lace guard untuk setengah kan dia nak hold. Itu antara kelemahan Nike Vapor Max Plus ni, yang menyebabkan lidah ni kadang-kadang semasa pemakaian dia akan bergerak. So ada setengah orang mungkin menimbulkan ketidakselesaan di situ. Bahagian tumit dia kalau boleh tengok kat sini, nak kata span mesh pun bukan, tapi dia adalah material yang durable, tahan lasak. Dan kalau kita boleh tengok dekat insole dia, untuk bahagian insole dia kat sini, Replace Vapor Max Plus dekat tumit, ianya tidaklah tebal mana, cuma bentuk curve dia tu membuatkan ia kelihatan seolah-olah tebal, tapi sebenarnya ketebalan material ni adalah sama di bahagian depan dan juga belakang. So untuk bahagian midsole pula, bahagian midsole ni, sebelum kita kepada tapak dia, dia mempunyai material yang ni soft sponge yang mempunyai texture, dan kat tengah ni soft rubber yang berwarna kelabu ni. Dia sebenarnya adalah dua material yang berbeza bagi kedua-dua bahagian ni, dan juga di bahagian tumit untuk melindungi bahagian tumit, dan juga memberikan reka bentuk kasut yang tahan lasak. Oh, lupa dekat sini, rasanya mungkin ini adalah reflektif punya ataupun tidak. Kalau nak tengok bawah cahaya pun tak berapa nak nampak. The swoosh dekat sini yang menunjukkan jenama Nike. Lepas tu tali dia ni adalah jenis yang tebal, cuma kelemahan dia, aku nampak tali ini menyebabkan situasi pemakaian tu kadang-kadang agak janggal, sebab tali mudah tercabut kalau jenis tali kasut yang macam ni. Bahkan ni dia ada saiz punya tag. Okey, sekarang kita teruskan kepada tapaknya. Yang membuatkan kasut ni ikonik adalah teknologi Vapor Max tu sendiri. Ni kalau tengok kasut, dia punya tapak bawah dia ni, kita boleh tengok dia mempunyai material yang digunakan dalam kebanyakan MX yang dia store bubble tu dalam ni, dia store air tu. Cuma yang ni adalah antara yang paling ekstrim. Kita boleh tengok design dia daripada atas sampai bawah, sebenarnya material dia sama sahaja, cuma reka bentuk tu membuatkan ianya nampak lain. Mungkin sebab kasut ni berwarna putih, so kontras yang kurang kelihatan. Lepas tu dia ada material swoosh di bawah, dan dia ada rubber seperti kebanyakan sole plate. Dia punya rubber di bahagian tumit, cuma masalah dia dekat sini, disebabkan rubber tu hanya disertakan di bahagian tumit tu, menyebabkan kasut ni sebenarnya kalau di permukaan basah berasa agak licin, disebabkan
amount of surface yang touching the ground tu kurang daripada kebanyakan kasut, plus material ni sebenarnya agak licin apabila dia mempunyai contact dengan ground tu sendiri. So saya harapkanlah kalau maybe engineer Nike in future, kalau dia boleh buat this material to be applied the whole of the shoes, sama juga macam Asics Quantum gel tu kan. Gel tu bila ada feedback mengatakan most of the gel was directly applied, the reliability of the shoes might be lesser than usual, because material yang melindungi permukaan, material ni kita boleh kata comfort, tapi cuma disebabkan dia punya contact surface dia tu membuatkan kasut tu less durable than usual. So kita tengok tapak kasut ni dia terbahagi kepada dua. Dia panggil yang ni toe front ataupun ni rear front. Okay. Yang ni bahagian hadapan, ini di bahagian belakang. So sebenarnya walaupun kasut ni nampak macam two separate pieces, bila kita bend dia tidaklah selembut yang disangkakan, namun ianya still memberikan keselesaan ketika pemakaian antara teknologi MX yang boleh dipuji. Namun begitu, seperti biasa Nike masih jauh ketinggalan dalam membuat sole yang jauh lebih baik daripada Adidas. Berdasarkan pengamatan penggunaan kasut ni sepanjang tahun lepas, aku dapati kasut ni macam satu, ini feedback personal lah, dia punya bounciness dia tu tak boleh ditolerate, sebabkan kita rasa macam satu feeling macam pakai satu kasut yang agak tinggi, mungkin pakai high heel, dan juga seolah-olah kasut tu di-attach dengan balon yang membuatkan keseimbangan. Walaupun digambarkan Vapor Max Plus ni for running shoes, ada beberapa maklum balas pengguna yang mengatakan ianya hanya untuk sesuai untuk casual, iaitu untuk berlari, disebabkan masalah keseimbangan yang ditimbulkan oleh kasut ni. Lain-lain yang walaupun bahagian hadapan agak sempit, tapi disebabkan material yang digunakan iaitu rubber dan thick mesh yang boleh expand sedikit kalau nak dibandingkan dengan Flyknit punya material, ianya masih boleh diterima. Keselesaan dan masa yang diperlukan untuk break in kasut ni agak cepat, so pengguna mungkin tidak mempunyai masalah untuk menggunakan kasut ni, dan sesuai dengan kasut ni pada jangka yang singkat. So itu saja ulasan aku untuk Vapor Max Plus. Terima kasih sekali lagi, dan aku harap maybe lah in future kasut ni akan dapat dijaga oleh tuan baru yang dapat menjaganya dengan jauh lebih baik daripada apa yang aku buat sekarang. Sebab kasut ni pun aku dah lama tak pakai lepas aku list tu, sebab aku tak nak rosakkan kasut ni. Aku just store dalam kotak dan biarkan macam tu je. Tapi yalah, orang cakap kalau kasut lama-lama kalau dibiarkan begitu saja dia akan reput kan, lebih cepat berbanding daripada sebab tu kita pakai kasut tu. Okay, sekian saja ulas gaya untuk hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.